Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pelajar-pelajar grup persediaan PT3. Alhamdulillah, hari ini adalah siri yang keempat dalam PDPC bersama Cikgu Syukri. Jadi sebelum kita nak pergi kepada tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini yang berkaitan dengan gambar raja blok. Jadi saya pastikan kamu memahami apakah yang dimaksudkan reka bentuk mekatronik. Jadi maksud reka bentuk mekatronik ataupun sistem yang menggabungkan disiplin ilmu, iaitu terdiri daripada elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan capai tujuan yang dikendaki. Dalam PDPC siri yang keempat, kamu juga akan mengenal pasti elemen yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Jadi, apa yang dipahamkan, mekatronik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan semua elemen asas kejuruteraan, iaitu sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, dan yang keempat adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Merujuk siri-siri PDPC bersama Cikgu Syukri, kamu boleh perhatikan, iaitu siri 1, siri 2 dan siri 3. Di mana siri yang pertama saya telah jelaskan perbezaan antara produk mekanikal dengan produk mekatronik. Dan pada siri yang kedua, saya telah menerangkan berkenaan dengan berkaitan elemen yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Dan begitu juga saya telah menerangkan dalam siri 3 di mana komponen-komponen yang terdapat dalam papan litar elektronik. Contohnya adalah seperti perintang, transistor, kapasitor dan beberapa komponen lain. Termasuklah yang dikatakan komponen elektronik, iaitu mikro pengawal. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama belajar yang berkaitan dengan, baik, pagi ini kita akan merujuk pada standard pembelajaran, iaitu 1.14 menghasilkan gambar raja blok pada produk mekatronik yang sedia ada. Jadi saya akan jelaskan berkaitan apa yang dimaksudkan dengan gambar raja blok. Gambar raja blok fungsi elemen pada produk mekatronik juga dapat diterangkan melalui gambar raja blok. Raja blok ditafsirkan sebagai suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi. Nama elemen ataupun litar yang terlibat kita boleh rujuk pada pembincangan yang akan saya terangkan selepas ini. Jadi oleh itu, sebelum kita memahami lebih lanjut kepada apa yang dikatakan elemen dalam reka bentuk mekatronik, jadi kamu akan saksikan apa penerangan yang saya akan jelaskan kepada semua produk yang dikatakan produk mekatronik. Kita akan tengok iaitu elemen-elemen yang terdapat dalam DVD player, printer, kereta kawalan jauh, palang automatik, set petigasi, satu lagi iaitu kipas kawalan jauh dan lain-lain yang termasuk apa yang saya ada. Saya akan bantu kamu untuk mengenal pasti yang dikatakan elemen sebelum kita memasuki pada tajuk yang dikatakan standard pembelajaran 1.14, iaitu menghasilkan gambar raja blok. Baik, jadi sama-sama kita ikuti apa yang dimaksudkan dengan elemen yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Sila datang ke depan, saya nak tunjukkan satu produk mekatronik. Ini produk yang dinamakan sebagai CD player. Nyatakan elemen yang terdapat pada CD player. Boleh tak kamu nak nyatakan sekarang ni? Ya. Sebab apa tak boleh? Tak nampak. Tak nampak. Jadi untuk mengenal pasti elemen yang terdapat dalam produk mekatronik, kamu kena buka dia kan. Cuba kamu buka tengok body dia, tudung dia, ataupun casing. Kita akan nampak yang ini. Merujuk muka surat 5, kamu akan lihat 4 elemen yang terdapat dalam buku praktis komprehensif. Jadi 4 elemen, nanti kamu akan sebut di manakah terletaknya bahagian-bahagian yang terdapat yang dikatakan elemen mekatronik. Baik, nyatakan mana dikatakan sistem elektrik. Sistem elektrik. Yang ini. Jangan tunjuk jangan tunjuk boleh, jangan pegang sebab ini adalah arus elektrik. Jadi sistem elektrik, mana sistem elektrik? Ini. Wayar. Kabel yang masukkan sumber elektrik. Jadi CD player kita menggunakan sumber elektrik. Yang dikatakan sistem elektrik adalah yang menggunakan sumber elektrik. Sumber ada dua jenis, iaitu arus ulang alik
dengan arus terus ya. Jadi itu ya. Bagaimana kamu nak menentukan bahawa dia menggunakan arus elektrik? Sebab dia boleh bergerak. Bila kamu tekan button tu, okey, bila kamu tekan button, kita nak kata apa? Pemegang piringan, pemegang CD akan keluar. Jadi dia keluar secara automatik. Jadi kamu tekan balik. Tekan semula, tekan. Okey. Bila kamu tekan, dia akan masuk. Kamu bukan menolak pemegang CD. Kita hanya menekan mode button. Mode kawalan, iaitu button. Jadi kamu dah nampak berkenaan dengan yang pertama tadi, berkenaan dengan sistem elektrik. Jadi saya ulang, sistem elektrik adalah membekalkan sumber tenaga elektrik kepada produk. Ada dua jenis tenaga elektrik. Yang pertama, arus terus. Lagi satu, arus ulang-alik. Baik, yang kedua, dia mesti ada pergerakan mekanikal, je tak? Mana pergerakan mekanikal? Tunjuk sekali. Tunjuk lagi. Baik, bila kamu tas, dia akan terbuka. Bila kamu tutup, cara automatik CD kita akan pusing untuk mencari manakah lagu yang kita nak letakkan. Baik, cuba buka. Saya nak tunjuk komponen mekanikal. Buka. Okey, tekan. Okey. Baik. Jika kita tunjuk di sini, di dalam, banyak bahagian-bahagian bergerak. Salah satu daripada bahagian bergerak, cuba kamu tunjuk kepada saya. Komponen yang dikatakan komponen mekanikal yang terdapat dalam CD player. Okey. Ini gear taji. Gear taji. Yang ni spring. Oh, spring ya. Untuk menarik dan menolak pemegang CD tadi. Okey. Yang ni takan. Mana takan? Ni. Oh, takan. Yang ni tali sawat. Tali sawat. Yang kat dalam ni motor. Bawah ada motor. Mungkin saya tak boleh nak gambarkan. Okey, kita telah mengenali satu daripadanya adalah elektrik. Yang kedua adalah mechanical dan juga komponen mechanical. Yang ketiga apa dia? Pengatur caraan dan pengatur caraan. Jadi manakah komponen elektronik yang menunjukkan ia adalah mikro pengawal? Yang ini. Yang mana? Ini. Okey. Ada dua komponen mikro pengawal. Bagaimana kamu mengetahui bahawa ia adalah mikro pengawal? Tunjuk kepada saya yang dikatakan yang boleh membuktikan bahawa itu adalah komponen mikro pengawal. Sebab ni ada MTP. Mana MTP? Okey, MTP. Ni ESS. ESS. Apa maksud MTP dengan ESS? Nama syarikat. Nama syarikat yang mengeluarkan. Jadi mikro pengawal dia tidak boleh dibeli di mana-mana kedai. Dia hanya boleh dibeli pada pengeluar kilang yang mengeluarkan alat tersebut. Dalam telefon kita menggunakan MTEL dan sebagainya. Kalau kita tengok tu MTEL kan, dalam kamu pun tak pernah, kamu ada telefon tapi kamu tak pernah tengok apa yang terdapat dalam komponen itu. Dan yang empat kali adalah komponen elektronik. Mana komponen elektronik? ni. Mana? Okey. Ini adalah semua adalah komponen elektronik. Tunjukkan kepada saya komponen-komponen yang terdapat dalam papan lita elektronik. Yang ni. Okey, apakah nama komponen itu? Tak boleh jawab lah sebab saya tak ajar lagi kan. Ini salah satu daripadanya adalah yang dinamakan sebagai kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan dan membuang cas elektrik. Itu yang dikatakan kapasitor. Baik, tunjuk kepada saya lagi. Mana lagi komponen? Yang ada pelbagai warna. Ini namanya perintang. Apa fungsi perintang? Perintang adalah untuk menghadkan pengaliran arus elektrik. Okey, mana lagi? Yang ni. Mana? Yang ni. Yang tu sama tadi. Yang ni. Okey, mana lagi satu? Yang ni. Yang kecil tu. Okey. Kecil ni kita namakan dia sebagai transistor. Fungsi transistor adalah untuk meninggikan arus elektrik ataupun yang dikenali sebagai switch kawalan, dan juga dia boleh meninggikan arus elektrik supaya arus elektrik daripada yang rendah boleh ditinggikan. Baik, ada lagi tak komponen elektronik? Ini. Okey, ini adalah komponen elektronik yang kita kenali sebagai mikro pengawal. Okey. Jadi tanpa produk mekatronik
kamu mungkin rasa susah sikit untuk nak mengenalkan yang dikatakan elemen mekatronik. Lihat tak? Jadi kita tutup balik. Okey, kita tutup, dia tutup balik switch. No, tutup switch kan. Okey, tutup switch, piring akan masuk ke dalam. Nah, cuba kamu tekan play. Dia akan pusing lagi kuat. Okey, kamu tekan play untuk line nombor 1. Okey, kita tengok apa perbezaan. Bukan okey, situ. Okey. Sekarang mikro pengawal telah membaca di mana line dia ada tempat, iaitu lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4, lagu 5, lagu 6. Nampak tak? Di mana switchnya adalah di sini. Baik, cuba kamu tekan untuk lagu yang kedua. Okey. Sila lihat buku praktik komprehensif muka surat 12 Dalam muka surat 12 ada satu produk yang dinamakan produk mekatronik, iaitu mesin printer. Printer yang kita gunakan di rumah. Baik, ini adalah mesin printer yang kita gunakan. Saya dah buka bahagian-bahagiannya. Cuma kamu dikenaki menerangkan elemen mekatronik. Baik, satu daripadanya elemen mekatronik bahagian A adalah Sumber elektrik. sistem elektrik. Apa yang dimaksudkan dengan sistem elektrik? Memperlekatkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Okey, jadi kamu boleh jawab satu daripada elemen mekatronik. Elemen mekatronik yang kedua yang dinamakan sebagai sistem elektronik. Baik, tunjuk saya mana dikatakan komponen elektronik. Ini ke? Okey, semua satu papan tu. Satu papan. Satu papan tu dinamakan sebagai sistem elektronik. Baik, dalam komponen sistem elektronik kita juga boleh tengok, kalau tengok di sini banyak pada kawalan dan pengatur caraan. Yang besar tu, yang hitam tu adalah kapasitor. Tunjuk saya mana kapasitor. Okey, itu kapasitor. Baik, komponen lain? Ini switch tekan dan on. Switch tekan on off. Switch tekan on off tu kita guna untuk on dan off button bagi printer. Ada lagi tak yang kita boleh mudah? Ini ada. Mana? Ni. Komponen apa tu? Mode button. Oh, mode button. Okey, yang lain ada lagi? Tunjuk saya mana yang dikatakan makro pengawal. Yang ni. Okey, Yang ni dan yang ni. Okey, okey itu nah. Yang boleh mengukuhkan kita bahawa dia adalah makro pengawal. Dia ada tulis apa tu di situ? ESMT. Itu adalah nama pengeluar yang mengeluarkan. Baik. Tunjukkan saya manakah bahagian yang dikatakan sistem mechanical. Ini. Okey. Apa komponen itu? Takar. Oh, Ini takar. tali sawat. Yang panjang tu tali sawat. Ada lagi? Mana gear? Gear? Ni gear. Okey, gear. Gear taji. Gear taji. Motor? Motor ini. Motor di sini. Baik, Izzat, tolong gerakkan in printer. Kita tengok in printer. Okey, in printer ni boleh bergerak ke kanan dan ke kiri disebabkan oleh motor yang bergerak, betul tak? Betul. Jadi pergerakan pada in motor dinamakan pergerakan apa? Izzat, Iman? Gelongsor. Gelongsor. Yang gunakan gelongsor. Itu maksud dia menggunakan komponen gelongsor. Baik, kita dah habis 3 elemen, iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, satu lagi adalah mikro pengawal. Mikro pengawal pun kita dah siap. Jadi di sini untuk mengenalkan elemen mekatronik, kamu dikenaki lihat sendiri produk. Jika kamu tidak melihat produk, maka kamu tak boleh mengenalkan mana yang dikatakan elemen ataupun sistem yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Baik. Baik, tadi saya dah tunjuk kepada kamu iaitu komponen ataupun produk mekatronik pada muka surat 5 dalam buku praktis komprehensif. Jadi kamu telah menjawab bahagian yang terdapat pada reka bentuk mekatronik iaitu elemen mekatronik. Salah satu daripada elemennya adalah sistem elektrik, sistem pengatur caraan dan juga sistem elektronik. Yang keempat adalah sistem mekanikal. Jadi apa yang saya bincangkan ini adalah soalan dinamakan soalan pengkayaan yang terdapat dalam buku praktis komprehensif. Buka muka surat 6, kita ada satu soalan yang dinamakan soalan pemulihan.
Di mana saya meletakkan soalan ini adalah soalan untuk nak bezakan mana dikatakan produk mekanikal dan mana dikatakan produk mekatronik. Jadi kita tengok tanda right bagi 3 reka bentuk produk mekatronik yang betul pada petak yang disediakan. Kita tengok produk yang pertama adalah produk printer. Betul. Yang kedua produk blender. Salah. Yang ketiga produk kipas. Betul. Yang keempat adalah produk robotik. Betul lah. Jadi di situ ada satu saja yang salah. Soalan nombor 2, bahagian A dan bahagian C adalah A, B dan C adalah bahagian elemen mekatronik. Jadi A mekanikal, B elektronik, C kawalan dan pengatur caraan. Ini adalah soalan pengukuhan bagi kamu. Saya dah terang dah melalui video tadi. Saya dah terang dah tadi berkenaan dengan 2 komponen mekatronik, iaitu CD player dengan printer. Baik, padankan elemen itu dengan fungsinya dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Baik, kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur. Itu dinamakan komponen apa? Kawalan dan pengatur caraan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Sebagai pengantar dan memindahkan satu sumber gerakan kepada bentuk yang lain. Mekanikal yang kita dapat pada mudah pada robot tadi kan. Robot dia boleh bergerak dan mengubahkan. Sambungan fizikal komponen dalam suatu liter bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Sistem elektronik. Sebab tu dalam mekatronik saya nak tegaskan kepada kamu supaya nanti kamu boleh jawab soalan PT3. Yang dikatakan mekatronik mudah. Yang pertama dia ada sistem elektrik, sistem mekanikal, saya ulang banyak kali. Dan yang ketiga, ia mestilah bergerak secara automatik. Bila dia bergerak secara automatik juga kita boleh sebut secara automatik ia mempunyai komponen elektronik dan dia mempunyai boleh bergerak secara automatik. Komponen elektronik yang boleh menggerakkan secara automatik adalah mikro pengawal. Jadi kita tak perlu nak sebut sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caraan. Memadai bila kita sebut dia mempunyai ataupun dia boleh bergerak secara automatik. Jadi apa bezanya elektrik dengan elektronik? Elektrik tidak ada komponen elektronik. Elektronik ada komponen elektronik. Salah satu daripada komponen elektronik yang kamu sebut tadi, yang saya bincangkan dengan kamu sebut satu. Apa yang dikatakan komponen elektronik? Perintang. Baik, masih ingat lagi ya. Jadi perintang fungsi dia apa dia? Menghadkan arus elektrik. Yang kedua, fungsi bagi kapasitor? Mengecas dan membuang cas. Dia boleh mengecas dan membuang cas. Baik, yang ketiga komponen apa? Transistor. Apa fungsi transistor? Ya adalah sebagai switch kawalan. Baik, fungsi yang kedua bagi transistor? Meninggi. Dia boleh meninggikan arus elektrik yang rendah. Arus elektrik yang rendah dia boleh bagi kuat. Nanti saya akan tunjuk contoh. Jadi saya akan tunjuk 2 contoh komponen cukuplah. Ataupun 3, iaitu perintang, fungsi perintang. Yang kedua fungsi kapasitor, yang ketiga fungsi transistor. Saya akan cari produk. Baik, muka surat 7. Baik, muka surat 7 adalah kereta kontrol. Nyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Ini adalah latihan pengkayaan. Sebab bila saya sebut banyak kali adalah soalan pengkayaan. Kita nak tengok kamu boleh jawab tak? Kamu boleh jawab. Jadi kalau keluar soalan apa yang dikatakan maksud mekatronik, maka jawapan kamu adalah sistem elektrik lagi. Sistem elektronik, sistem mekanikal lagi. Kawalan dan pengatur caraan. Nyatakan 3 elemen mekatronik yang terdapat pada raja itu. Sistem. Ini juga soalan yang dinamakan soalan pengkayaan. Pengkayaan ni maksudnya kita berulang-ulang sampai kamu faham. Lepas tu kamu tak akan lupa dah. Ini yang dikatakan buku praktis komprehensif. Buku praktis komprehensif dia nak menguji tentang kefahaman kamu. Baik, yang kedua kawalan dan pengatur caraan lagi.
Sistem mekanikal. Dia ada 4 sistem tapi saya tanya 3 saja kan? Baik, nyatakan contoh reka bentuk produk mekatronik. Robot. Robot. Yang kedua? Apakah produk mekatronik? Yang dikatakan produk senang ya? Apa yang dikatakan produk mekatronik? Dia boleh bergerak secara automatik. Kamu carilah produk yang boleh bergerak secara automatik. Pintu automatik. Nama pintu automatik dah jadi dah. Saya tak tahulah pintu tu bentuk macam mana, betul tak? Jadi kamu jawab pintu automatik, maksud dia, saya tahulah pintu boleh buka dan tutup, betul tak? Tapi oleh kerana dia boleh buka dan tutup secara automatik, nama dia mekatronik. Satu lagi. Misi masuk. Semua benda perkara yang kita ulang. Bila perkara yang kita ulang, kita namakan sebagai soalan pengkayaan. Jadi mudahlah. Jadi kamu kena ingat. Okey. Untuk produk yang ketiga yang kita akan bincangkan berkenaan dengan apa yang terdapat, iaitu elemen-elemen yang terdapat dalam produk reka bentuk mekatronik. Jadi salah satu daripada elemen yang kita nak terangkan kepada kamu iaitu sistem elektrik, sistem elektronik, sistem mekanikal dan kawalan dan pengaturcaraan. Jadi untuk memudahkan kamu, saya akan tunjukkan model kereta yang ini. Jadi yang dikatakan sistem elektrik, kita perhatikan setiap produk saya akan tunjuk iaitu 4 daripada sistem-sistem yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Yang pertama saya akan tunjuk iaitu yang dikatakan sistem elektrik. Jadi ini adalah sistem elektrik, kita boleh off. Baik, sistem elektrik dia membekalkan bekalan elektrik ke dalam semua komponen-komponen yang terdapat dalam sistem elektronik. Dalam sistem elektronik dia mengandungi komponen-komponen elektronik seperti yang telah saya terangkan pada siri yang ketiga semalam. Jadi iaitu yang pertama ia mempunyai perintang. Okey, ini adalah perintang. Dan kita ada kapasitor. Dan ini adalah switch on off. Yang panjang ni adalah komponen elektronik yang dikenali sebagai mikro pengawal. Dan kamu tengok di sini adalah yang saya letak di sini adalah transistor. Transistor fungsi dia untuk meninggikan arus elektrik ataupun sebagai kawalan. Dan kapasitor digunakan untuk menyimpan dan membuang cas. Kita ada juga LED di sini, ada 2 jenis LED yang saya nampak. Yang ini adalah jenis-jenis pintang, di mana yang kita bincang dalam siri yang ketiga. Pintang mempunyai 4 warna. Satu daripada warna yang bawah sekali sama ada emas, perak dan tanpa warna, itu adalah tolerance, nilai-nilai pintang yang kita akan gunakan. Jika kita perhati bahagian ini adalah pin-pin untuk sambungan, sama ada input ataupun output. Dan ini adalah Bluetooth. Yang kuning ni, yang perang ni adalah yang dikatakan kapasitor tak berkutub. Jadi apa beza kapasitor berkutub dengan kapasitor tak berkutub? Bezanya ia mempunyai kekutuban, iaitu kaki negatif ataupun yang dikatakan sebagai kathod dan kaki positif adalah anode. Jadi jika kita menggunakan kapasitor tanpa berkutub ni, kita boleh letak mana-mana polariti bagi negatif dan positif. Dia tidak ada negatif dan positif. Mana-mana kaki kita boleh guna. Ini adalah sebahagian daripada komponen yang dikatakan komponen elektronik. Jadi semua ini termasuk juga papan letak elektronik, pin, kita ada kabel, kita ada point input iaitu power, kita ada apa lagi di sini. Ini semua bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen yang terdapat pada papan letak elektronik adalah komponen elektronik. Mudah ya? Jadi di sini kita mempunyai 2 sistem. Yang pertama elektrik, yang kedua adalah elektronik.
yang ketiga kita nak tengok mesti ada dalam mekatronik, iaitu sistem mekanikal. Mana sistem mekanikal? Ini adalah bahagian sistem mekanikal. Roda ini digerakkan dengan menggunakan motor. Ni kita gunakan motor. Sama ada motor akan digerakkan dengan menggunakan gear dan sebagainya. Jadi pergerakan motor, apa yang kita fahamkan, pergerakan dua motor ni adalah pergerakan yang dinamakan sebagai pergerakan mekanikal. Jadi bila kita gerakkan motor menggunakan kuasa elektrik, ia dikenali sebagai elektromekanikal. Jadi dia dikenali sebagai elektromekanikal. Jika kita tak kendalikan menggerakkan dengan menggunakan arus elektrik, kita boleh namakan sebagai komponen mekanikal, seperti mana yang kita dapati pada bab 3, iaitu pada tingkatan 2 berkaitan dengan komponen-komponen yang dikatakan komponen mekanikal. Jadi komponen mekanikal yang tak disebut pada tingkatan 2 adalah komponen elektromekanikal, iaitu motor. Jadi motor digerakkan dengan menggunakan arus elektrik, maka ia adalah sebahagian daripada komponen yang dikatakan komponen mekanikal. Saya ulang lagi, elektrik, elektronik, mekanikal, satu lagi adalah kawalan. Jadi bila dia menggunakan kawalan, sudah lengkap 4 ilmu yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Jadi kita tengok yang keempat. Sistem yang keempat adalah sistem kawalan. Ini adalah sistem kawalan yang kita buat pengatur caraan yang menggunakan bahasa teks ke dalam handphone. Jadi handphone ni digunakan sebagai alat kawalan jauh. Jadi saya on, kita akan nampak roda akan bergerak. Maka roda akan bergerak, ini adalah roda akan bergerak ke hadapan. Ya, kita tengok dia akan bergerak ke hadapan. Dia akan bawa bergerak ke hadapan sekarang ni. Bila saya nak dia berhenti, saya tekan B2, dia akan berhenti. Jika nak reverse, saya tekan B3. Jadi dia akan reverse. Jadi pelajar nampak, ini yang dikatakan pergerakan yang dikatakan sistem mekanikal yang menggunakan elektromekanikal, iaitu motor. Jadi pergerakan motor adalah yang disebut, banyak kali saya sebut, iaitu sistem elektromekanikal, bukan sistem elektromagnet. Elektromagnet adalah lain. Kita akan belajar berkenaan dengan motor. Yang ini adalah motor yang digunakan berfungsi untuk mengubah satu pergerakan kepada pergerakan lain. Yang lain. Contoh dia nah. Baik, bila saya nak berhenti, saya tekan B2. Nak belok ke kanan, saya tekan C1. Jadi dia akan belok kanan sebab tayar ni berpusing. Ini dikatakan kawalan. Baik, stop. Kita nak belok ke kiri. Okey. Tayar kanan akan bergerak. Jadi tayar kiri akan berhenti. Jadi ini yang dikatakan produk mekatronik. Jadi pelajar faham ha? Saya ulang lagi. Dalam sistem yang dikatakan reka bentuk mekatronik, dia mesti mempunyai 4 sistem. Yang pertama sistem elektrik. Ini kita gunakan kuasa elektrik. Yang kedua dia menggunakan komponen elektronik. Ke semua bahagian-bahagian yang terdapat pada papan elektronik, namanya adalah komponen elektronik, termasuk juga papan yang warna merah ini. Itu dikatakan komponen elektronik, termasuk dengan wire penyambungan dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah yang dikatakan sistem mekanikal, iaitu pergerakan motor. Di sini kita tidak menggunakan gear dan sebagainya. Cuma kita menggunakan coupling untuk menggerakkan ataupun mengubah pergerakan roda tadi untuk tujuan berpusing. Jadi yang keempat adalah kawalan dan pengatur caraan. Jadi selesai, pelajar dah faham, saya dah tunjuk pada pelajar. Yang lain-lain ni kita tak terlibat lagi. Sebab kita akan buat lagi dalam 1.14 kita hanya mengenal gambar raja blok. Yang ke 1.15 kamu akan menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan gambar raja blok. Dan yang keenam adalah penambahbaikan yang kita akan buat pada produk ini nanti. Jadi apa penambahbaikan yang kita nak buat pada produk mekatronik bergantung pada apa yang kita akan analisiskan, mencari apakah penambahbaikan yang boleh kita lakukan.
Baik, saya akan tunjuk iaitu produk yang keempat. Baik, kamu telah mengenal pasti beberapa yang dikatakan elemen yang terdapat dalam produk mekatronik. Jadi hanya setakat ini kita boleh bincangkan berkaitan apa yang dimasukkan pada elemen reka bentuk mekatronik. Jadi kita akan sambung pada siri yang kelima nanti. Jadi sabarlah kamu menanti pada siri yang kelima, iaitu persambungan antara siri 4 dan siri 5. Jadi kita sudahi dahulu di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila motor digerakkan menggunakan tenaga elektrik, maka kita kenali sebagai elektromekanikal. Jadi ini adalah salah satu daripada produk mekatronik. Jadi kita boleh pilih sama ada apa yang ada dalam pasaran, iaitu papan liter elektronik yang dikenali juga sebagai reka bentuk mekatronik. Ini adalah model bagi palang automatik. Yang pertama, ia mempunyai kawalan dan pengatur caraan. Yang kedua, ia mempunyai bahagian yang bergerak di sini. Ini adalah servo motor. Pergerakan sistem mekanikal kita tengok, iaitu servo motor bergerak untuk mengangkat palang secara automatik yang menggunakan alat kawalan jauh. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Jadi saya menggunakan alat kawalan jauh untuk membuka dan menutup. Jadi kita perhatikan, ini adalah alat kawalan jauh saya. Sekarang kita dengar. Okey, kunci. Sekarang pintu tidak boleh buka sekarang ni. Okey, bagaimana kita nak buka sekarang ni? Kita jadikan background ni hijau. Okey, kita dah boleh buka pintu. Jadi kamu dikendaki sama ada kamu memilih rajah A, rajah B, rajah C ataupun rajah D. Pada rajah tersebut, servo motor ini akan menggerakkan, dia panggil rod ataupun push rod dengan fungsi sesondol. Ini adalah fungsi sesondol. Kita ubah pergerakan untuk kamu mudah melihat. Sekarang ni sesondol menyondol. Jadi komponen yang kita gunakan, yang pertama kita tengok di sini spring. Nampak? Spring untuk menarik. Kita bolehlah nama apa pun di sini. Ya, ini adalah tuas. Pergerakan tuas. Coupling ni saya jadikan dia sebagai sesondol.